Selamat Hari Kebangsaan Malaysia. Dia punya ngauman Harimau Melaya tu lain macam. Dan ngauman kita akan dengar di Stadium Bung Karno. InsyaAllah pada 5 September ini, hari Khamis, perlawanan Harimau Melaya Malaysia menentang Indonesia untuk kelayakan Piala Dunia 2022. Pusingan kedua 2022 di Qatar nanti. Kumpulan G Malaysia dalam kumpulan G, kalau kita tengok negara-negara yang berada dalam kumpulan G adalah Indonesia, Vietnam, Thailand dan juga UAE. Jadi kalau kita boleh paparkan jadual bagi perlawanan yang akan berlaku nanti, jadi ini dia. Pada 5 September kita sebenarnya membuka tirai untuk kumpulan G apabila kita akan menentang Indonesia, dan akan disusuli perlawanan pada 10 Oktober menentang Vietnam, pada 14 November kita akan menentang Thailand, dan yang terakhir adalah pada 26 Mac 2020 pada tahun depan, lambat lagi, kita akan menentang UAE. Dan pada 4 Jun 2020 pasukan Malaysia tidak beraksi. Jadi inilah dia antara perlawanan-perlawanan yang akan kita tengok nanti. Ya, dan apabila perlawanan ini akan bermula pada hari Khamis ini, iaitu 5 September, pastinya akan ada kegusaran yang diluahkan terutamanya untuk peminat skuad Harimau Melaya, kerana kita tahu ada beberapa insiden yang tidak berapa enak didengar, di mana skuad Harimau Melaya tidak mendapat feedback yang positif daripada mereka, yang terutamanya daripada Indonesia apabila selesai perlawanan, di mana ada insiden balingan botol dan sebagainya ke arah skuad Harimau Melaya. Jadi, jadi yang dipaparkan ini juga Harimau Melaya mungkin naik barakuda ke stadium, tapi kita doakan ia tidak berlakulah. Kita nak bersama dengan seorang tetamu yang arif tentang isu ini, Christopher Raj, Exco FAM yang telah pun berada di talian pada ketika ini. Hello Chris. Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Khabar baik. Berada di mana sekarang ni? Di Malaysia ke Indonesia? Belum lagi. Petang nanti baru ke Indonesia. Okey, petang nanti. Okey, baik. Macam yang kami cerita tadi, kita rakyat Malaysia menanti-nantikan perlawanan pembukaan ini. Cuma kita kalau boleh tidak mahulah insiden-insiden yang mungkin tidak manis untuk kita dengar. Jadi mungkin dari sudut keselamatan, bagaimana Chris melihat isu-isu yang perlu diberi perhatian serius oleh kedua-dua pihak, baik Malaysia maupun Indonesia? Pertama sekali, Syaril, saya rasa isu-isu yang berlaku selalunya dengan apabila pasukan Malaysia menentang pasukan Indonesia ini adalah segelintir penyokong saja, bukan semuanya. Betul. Segelintir penyokong yang mengadakan insiden atau menggunakan beberapa isu menjadi sama ada segelintir penyokong itu mulakan daripada Twitter, Facebook sehinggalah ke stadium, tak berhenti. Yang usually macam dimulakan dekat cyber world dan selepas tu ke stadium. Tetapi apapun dalam beberapa mesyuarat yang telah pun diadakan baru-baru ini, kita mengadakan mesyuarat Persatuan Bola Sepak ASEAN di Bali. Dan di mesyuarat itu, Presiden FM juga telah pun meminta kerjasama secara keseluruhan daripada Presiden Persatuan Bola Sepak Indonesia dan meminta kerjasama mereka. Dan pada 2 minggu lalu, beberapa pegawai daripada FM telah pun melakukan lawatan ke stadium dan juga melihat fasiliti hotel yang disediakan untuk pasukan kebangsaan. Dan dalam mesyuarat itu juga kita telah pun menegaskan bahawa dan isu-isu keselamatan perlu dipertimbangkan dengan secara seriusnya. Dan saya cuma nak katakan bahawa dalam ini merupakan perlawanan untuk kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia. Jadi kedua-dua, satu perlawanan di bawah naungan FIFA, lagi satu di bawah AFC. Dan kalau ada apa-apa insiden berlaku di stadium yang tidak boleh dikendalikan, kita sudah tentu bahawa pihak FIFA akan mengambil tindakan yang cukup tegas terhadap mana-mana penganjur. So, ini bukan satu perlawanan persahabatan atau satu perlawanan secara jalinan kerjasama. It's a World Cup qualification. Dan dalam World Cup qualification ni, stadium security dan stadium management ni merupakan satu aspek yang memang penting. Dan patut diberikan satu pemantauan serius lah. Pemantauan yang serius. Betul. Okey, bagaimana untuk orang ramai dapatkan tiket untuk sama-sama menyaksikan perlawanan tersebut, Chris? Dari sudut pengagihan tiket di sana nanti, adakah penyokong-penyokong kita diberi ruang untuk menyokong di sana? Ya.
pada awalnya Persatuan Bola Indonesia telah pun memberikan sebanyak alokasi 3,000 tiket, ya, 3,000 tiket kepada penyokong-penyokong Malaysia. Dan saya rasa semalam hampir 700 tiket lebih telah pun dibeli oleh penyokong Malaysia. Dan mungkin dalam hari ini atau esok lebihan tiket akan dijual. Tetapi kawasan yang disediakan itu memanglah kawasan yang katakan ada dengan dia punya security facility sekali, dengan adanya pihak-pihak polis tertentu di kawasan penyokong Malaysia. Dan saya rasa kalau kita ke sana dengan satu open mindedness, ya, kita ni sebagai rakan sejiran semua, saya rasa tidak ada masalah lah. Cuma saya katakan tadi, segelintir yang nak katakanlah nak mengapikan isu tertentu itu mungkin yang akan berlaku. Dan semalam Presiden FM juga kita mengadakan doa selamat untuk pasukan kebangsaan di kediaman rasmi beliau. Dan pasukan kebangsaan telah pun tiba, ya, 10 minit lalu di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, dan mereka akan berlepas pada jam pukul 10 pagi nanti ke Jakarta. Baik, kita doakan yang terbaik. Dan yang terakhir, kalau kita tengok ini merupakan perlawanan pertama, keputusannya sebenarnya memberi bayangan kepada perlawanan-perlawanan berikutnya nanti jugalah. Dan bagaimana anda melihat situasi perlawanan pertama ini sendiri, dan kita mengharapkan keputusan yang positif? Ya, kita tahu bahawa perlawanan Malaysia menentang Indonesia ini selalunya memang begitu begitu close sekali, ya, memang begitu rapat. Dan pada pendapat saya, kalau kita boleh kembali dengan 3 mata memang sudah cukup baik. Alhamdulillah. Tapi kita tahu pasukan Indonesia ini dengan pemain naturalized mereka merupakan sekarang satu pasukan yang cukup mantap di Asia Tenggara. Dan kalau kita mendapat kemenangan bagus, tetapi kalau kita mendapatkan keputusan yang seri pun memang bagus untuk kita. Kerana bukan senang untuk bermain di Stadium Bung Karno ini, satu stadium yang cukup panas di Asia, ya. So I'm sure pemain-pemain akan membuat yang terbaik. Dengan doa, dengan sokongan rakyat Malaysia, sudah tentu kita mengharapkan kejayaan yang terbaik untuk pasukan negara. Bagi Chris sendiri secara peribadi, berapa agaknya antara gol yang mungkin disebabkan oleh skuad Harimau Melaya? Jangkaan gol, Syu tanya. Saya rasa kalau kita mungkin menang dengan 2 gol lah. Itu yang penting. Okey, baik, terima kasih Chris. Selamat berangkat ke Indonesia. Kami nantikan keputusan positif dari skor kita nanti. Okey, baik. Itu dia Christopher Raj, Exco FM, berada di Malaysia lagi. InsyaAllah akan berada di Indonesia bertolak pada petang nanti. Jangan lupa untuk anda dapatkan tiket, anda boleh ke www.fam.org.my untuk dapatkan tiket, dan harganya sebanyak RM112.75 untuk anda dapatkan tiket tersebut. Betul. Yang ada kemampuan kewangan, yang ada masa, ayo sama-sama kita ke sana lah untuk memberi sokongan padu kepada skuad Harimau Melaya yang akan beraksi pada hari Khamis ini. Kalau tak dapat ke sana, jangan risau, RTM bawakan secara langsung juga pada jam 8 malam di TV2 hari Khamis ini. Jadi jangan lupa untuk siaran yang lebih jelas boleh ke My Freeview RTM HD Sport saluran 111 atau anda boleh ke myclick.rtm.gov.my ataupun muat turun aplikasi RTM Mobile untuk saksikan perlawanan tersebut secara langsung di telefon pintar anda. Duta My Freeview. Okey.